Kita ke Bumi Kenyalang, antara paparan menarik Sarawak guna vaksin dos tunggal jenis CanSino untuk vaksinasi luar bandar dan perkhidmatan bas hidrogen percuma ke PPV di Kuching. Kita bersama Norsila Talaha di RTM Kuching. Norsila, vaksin CanSino kini menjadi pilihan. Adakah ia mampu mempercepat sasaran negara mencapai imuniti kelompok? Vaksinasi di Sarawak dijangka akan meningkat secara mendadak disokong oleh pelbagai faktor. Namun sebelum saya sampaikan laporan mengenainya, kita lihat dahulu statistik laporan vaksinasi di Sarawak. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di laman Facebooknya, sejumlah 1,132,968 dos vaksin COVID-19 telah diberikan kepada penduduk di Sarawak setakat semalam. Daripada jumlah itu, 919,990 adalah penerima dos pertama, manakala 212,978 merupakan penerima dos kedua. Sementara itu, sejumlah 51,601 dos suntikan telah diberikan kepada penerima semalam. Daripada jumlah itu, 41,364 adalah dos pertama, manakala 10,237 penerima dos kedua. Dalam pada itu, 96 lokasi di negeri ini telah dijadikan pusat pemberian vaksin PPV. Pendekatan Kerajaan Sarawak untuk menggunakan vaksin dos tunggal jenis CanSino untuk masyarakat pedalaman amat sesuai dan efektif. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab, penggunaan vaksin tersebut akan mempercepat proses pemberian vaksin dan akan mengurangkan logistik serta pengangkutan. Untuk kawasan-kawasan yang berada di luar bandar ini adalah lebih baik kalau sekiranya dapat diberi suntikan menggunakan satu dos sahaja. Jadi ini akan memudahkan lagi kerja dan mempercepatkan lagi jumlah dan penduduk yang akan menerima suntikan. Beliau ditemui pemberita semasa meninjau program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak daerah Sarike di Sekolah Kebangsaan Bukit Kinyau. Baru-baru ini Kerajaan Sarawak telah memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk mendapatkan vaksin dos tunggal jenis CanSino. Bekalan vaksin tersebut dijangka sampai pertengahan bulan depan. Sebanyak 28 buah pusat pemberian vaksin PPV telah dibuka di bahagian Sarike bagi mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat. Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata daripada jumlah tersebut, sebanyak 11 PPV telah dan sedang dilaksanakan bagi mencapai tahap imuniti kelompok menjelang penghujung Ogos. Jelasnya, ianya adalah usaha berterusan Kerajaan Sarawak dalam memastikan setiap lapisan masyarakat mendapat vaksin khususnya di kawasan bandar dan di luar bandar. Kalau kita lihat dari segi sambutan rakyat di bahagian Sarike ini, khususnya di daerah Sarike ini, insya-Allah kita boleh mencapai peratusan sekurang-kurangnya 80 ataupun 90%. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rejang menambah, kesemua PPV yang dibuka ini merangkumi kawasan Sarike, Meradong, Pakan dan Julau. Pelbagai pendekatan diambil seperti mengadakan PPV bergerak khusus untuk masyarakat di luar bandar yang jauh dan terpencil. Bagi residen bahagian Sarike, Felicia Tan Yahua, PPV KKM di kawasan luar bandar menyasarkan seramai 200 penerima vaksin setiap minggu. Semua penduduk di luar bandar ini diberi vaksin, ya, tidak ketinggalan. Memang kita guna kaedah suntik dahulu, daftar kemudian. Maksudnya kita bekerjasama dengan pejabat daerah, dengan ketua masyarakat, ketua kaum untuk dapatkan senarai-senarai nama mereka dan mereka akan dipanggil untuk datang ke pusat PPV outreach ini. Terdahulu, Datuk Len ditemui pemberita semasa melakukan lawatan ke PPV di Bukit Kinyau yang turut disertai Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab. Pelbagai inisiatif dikenal Kerajaan Sarawak dalam memudahkan rakyat di negeri ini mengambil suntikan vaksin COVID-19 mengikut jadual ke arah mencapai imuniti kelompok menjelang Ogos. Ini termasuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam secara percuma ke pusat pemberian vaksin PPV. Wartawan Siti Nadia Hassani ada laporannya.
Baru-baru ini, Sarawak Metro Sdn Berhad, anak syarikat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, menyediakan perkhidmatan bas khas percuma ke 3 PPV di Bandaraya Kuching iaitu di Stadium Perpaduan di Putrajaya, Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Jalan Isthmus dan Cozy Square berhampiran Hospital Umum Sarawak. Pengurus media Sarawak Metro, Leticia Samuel berkata pihaknya menyediakan 2 bas hidrogen yang mesra orang keupaya serta wanita hamil dengan 4 perjalanan dalam sehari iaitu pada pukul 7.30 pagi, 9.50 pagi, 1 tengah hari dan 3.20 petang untuk PPV di Stadium Perpaduan dan BCCK. Laluan yang digunakan perjalanan bas ni banyak. So penduduk-penduduk, orang ramai yang duduk dekat tempat laluan bas ni, kita galakkan untuk menaiki bas dan gunakan perkhidmatan ni kerana perkhidmatan ni percuma dan menggunakan bas ni kita pun boleh tolong kurangkan kesesakan kenderaan di pusat-pusat PPV ya. Beliau yang ditemui RTM di pekarangan PPV BCCK memberitahu bagi mereka yang menuju ke pusat vaksinasi di Stadium Perpaduan, laluan tersebut merangkumi Jalan Tunku Abdul Rahman, Bazar Utama, Pekarangan Saujana, Jalan Haji Taha, Jalan Satok, Jalan Matang, Jalan Semarak, Jalan Astana dan Jalan Stadium. Dari Stadium Perpaduan, bas tersebut akan menuju ke Jalan Bako dan Jalan Keruing dan berhenti di pusat vaksinasi di BCCK sebelum membuat perjalanan balik ke stadium menuju ke Hotel Riverside Majestic untuk destinasi terakhir. Manakala untuk PPV Cozy Square, pihaknya menyediakan 8 perjalanan dalam sehari juga bermula pada pukul 7.30 pagi. Orang awam yang ingin menggunakan perkhidmatan bas tersebut boleh melayari laman web Sarawak Metro di www.mysarawakmetro.com atau muat turun aplikasi mobil H2 Sarawak untuk mendapatkan jadual perjalanan bas berkenaan. Sarawak akan mempertingkat kapasiti sumber tenaga boleh diperbaharui sehingga 1,285 megawatt di empangan hidrobaleh. Menteri Utiliti Datuk Seri Stephen Rundi Utum berkata, projek tersebut dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2026. Dengan perkembangan ini, empangan terbabit mampu meningkatkan kemampuan capaian jana kuasa daripada 31% ke 40% menjelang tahun 2035, sekaligus membuka peluang pekerjaan, liputan kuasa lebih menyeluruh dan merekodkan pemuliharaan yang mampan. Datuk Seri Stephen menjelaskan perkara ini dalam satu kenyataan media di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan setakat ini sejumlah 25 projek jana kuasa solar bagi pusat-pusat pendidikan sedang dilaksanakan di Sarawak. Projek sumber tenaga solar ini mampu membekalkan 570 kilowatt tenaga elektrik yang merupakan projek di bawah rancangan Malaysia ke-12. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan.